Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan di PSU 5G dan juga di PSU 5I. Hari ini kami nak bentangkan tentang tajuk yang telah kami dapat, iaitu umrah bersama agensi pengembaraan dan juga umrah backpackers. Baik, kita pergi kepada ahli kumpulan kami dulu. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang. Iaitu yang pertama kita boleh tengok Muhammad Zahir Safwan, yang kedua Nur Sultana, yang ketiga Nur Zulfa Solehah, yang keempat saya sendiri Muhammad Nur Faiz, yang kelima Nur Syafiqah dan yang terakhir Nur Najihah binti Abu Tabil. Baik, sebelum kita nak masuk kepada lebih dalam lagi, kita pergi kepada pengenalan. Okey, pengenalan kepada tajuk yang kami bagi ni lah. Okey, kita tengok pada ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah ila akhir ayat. Yang bermaksud apa? Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Baqarah ayat 156. Jadi dalam tajuk yang kami dapat ni, ada dua cara untuk tunaikan umrah. Yang pertama adalah melalui agensi pengembaraan dan yang kedua adalah melalui backpackers. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi dia. Agensi pengembaraan ni macam mana? Backpackers ni macam mana kan? Okey, kita agensi pengembaraan ni dia adalah satu agensi syarikat yang dapat mengendalikan segala pakej penerbangan ke semua destinasi, termasuklah buat tempahan tiket penerbangan, penginapan, makan dan minum serta menyediakan pakej umrah dan juga ziarah. Berbeza pula dengan backpackers. Backpackers ni dia ada satu pengembaraan dari segi bajet yang digunakan untuk menggunakan visa dan perbelanjaan di sana serta bila waktu untuk berangkat ke sana tanpa mengikut jadual daripada agensi pelancongan. Maknanya backpackers ni dia melancong ataupun pergi ke satu tempat dengan jadual mereka sendiri. Maknanya tak ada kekangan masa seperti mana kita ikut melancong ataupun buat umrah atau ziarah dengan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Okay, baik, kita pergi kepada poin seterusnya. Saya serahkan kepada kawan saya, Syafiqah. Okey, seterusnya adalah peranan agensi pengembaraan. Okey, sekiranya para pelancong yang ingin bercuti, memilih agensi pengembaraan adalah cara paling mudah untuk kita melawat tempat yang diingini seperti umrah. Okey, agensi pengembaraan ini dapat kita mengendalikan segala pakej pelancongan ke semua destinasi termasuk membuat tempat tiket penerbangan dan penerbangan domestik dan antarabangsa dengan pelbagai syarikat penerbangan. Okey, seterusnya agensi pengembaraan ini juga boleh menempah tempat penginapan, makan, minum dan menyediakan pakej umrah serta menziarahi kota suci seperti Mekah dan Madinah khas untuk para pelancong yang beragama Islam sahaja. Okey, kita fokuskan dekat peranan agensi pengembaraan sebelum dan semasa. Peranan agensi pengembaraan ini sebelum pergi menunaikan umrah, yang pertama mereka akan menyemak senarai keperluan jemaah seperti visa, sijil vaksin dan gambar berukuran pasport. Dan seterusnya, ia menguruskan penempahan tempat penginapan, tiket penerbangan, kereta sewa dan sebagainya. Dan terakhir sekali, memastikan para pelancong mempunyai insurans seperti kemalangan, kematian dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, peranan agensi pengembaraan semasa menunaikan umrah. Yang pertama, mereka akan menjaga kebajikan jemaah umrah 100%. Dengan baiklah, menjaga kebajikan ni maksudnya makan dan minum semua terjaga. Okey, seterusnya bertanggungjawab ke atas kemalangan yang berlaku terhadap jemaah. Contohnya jemaah tu ditimpa kemalangan, jatuh, patah tangan ke apa, agensi pengembaraan akan bertanggungjawab dengan menggunakan insurans yang telah dipersetujui sebelum mendapatkan
visa tersebut. Okey. Yang terakhir sekali, memastikan para jemaah tidak melakukan perkara yang melanggar peraturan. Contohnya macam melanggar larangan ihram. Okey, itu saja pada saya dan saya akan paskan kepada Zulfa Solihah mengenai peranan agensi backpackers dalam penyediaan sebelum dan semasa menunaikan umrah. Okey, seterusnya adalah peranan agensi backpackers dalam persediaan sebelum dan semasa menunaikan umrah. Apa yang kita tahu, backpackers ni adalah menunaikan ibadah umrah tanpa menggunakan agensi pelancongan. Biasanya backpackers ni sekiranya seseorang tu tidak mempunyai kewangan dia mempunyai kewangan yang terhad. Jadi dia boleh menggunakan backpackers sebab bajet untuk backpackers ni lebih murah berbanding dengan agensi pelancongan. So sini ada perbezaan antara agensi pengembaraan dengan backpackers. Okey. Untuk persediaan sebelum menunaikan umrah, yang pertama adalah mencari informasi. Seseorang tu perlu orang yang menggunakan backpackers ni pertama sekali dia kena haruslah mencari informasi ataupun maklumat pasal travel tu daripada website ataupun blog. Yang travel tu dia nak pilih travel tapi kena pilih travel yang sah, yang berdaftar secara sah untuk jalankan khidmat haji dan umrah ni. Setiap travel tu pasti akan tawarkan pada package yang serupa. Dia tak sama dari segi harga dan sebagainya. Jadi orang tu boleh pilih dia nak yang murah ataupun yang mahal. Okay, seterusnya yang kedua, membuat persiapan. Yang kedua ni adalah membuat persiapan ni daripada segi dokumen seperti gambar pasport, foto state keluarga, foto state kad pengenalan, semua kena buat sendiri tanpa bergantung pada agensi pelancongan. Okey, yang ketiga adalah penerbangan. Penerbangan ni seterusnya menggunakan penerbangan, dia kena beli tiket sendiri daripada awal perjalanan daripada Malaysia sehingga ke Tanah Suci, dia kena uruskan sendiri. Okey, seterusnya semasa menunaikan umrah, persediaan semasa menunaikan umrah. Yang pertama, perjalanan ke Madinah. Sebelum mereka berangkat ke Madinah ni, dia perlu daftar masuk ke balai pelepasan KLIA tu dengan daftar sendiri tanpa perlu guna agensi pelancongan. Kapal yang terbang yang dinaiki ni akan pergi ke Jeddah dan semua urusan turun naik kapal terbang tu kena buat sendiri, masuk hotel apa semua kena uruskan dengan sendiri. Seterusnya yang kedua adalah jemaah perlu membuat tempahan kereta dengan sendiri untuk ke Mekah ketika berada di Madinah. Maknanya bila dah sampai dekat sampai dekat Madinah, lepas tu dia akan pergi ke Mekah. Kalau guna agensi pengembaraan ataupun agensi pelancongan, mereka akan sediakan perkhidmatan pengangkutan. Tetapi bila dia orang gunakan backpackers, dia orang kena cari kenderaan sendiri. Jadi kat sini dia ada tips untuk orang yang menggunakan backpackers ni. Bila dia naik satu kereta tu, sebolehnya dia perlu mengambil gambar kereta, nombor pendaftaran dan gambar pemandu kereta tu, seterusnya hantar kepada waris dia untuk tujuan keselamatan. Okey, yang ketiga adalah jemaah sekiranya bila berada di Mekah, jemaah ni berkesempatan untuk bersendirian dengan menunaikan ibadah di Masjidil Haram selama mungkin tanpa terikat dengan travel agency. Biasanya kalau menggunakan backpackers ni 9 hingga 10 hari saja. Maknanya dia orang nak duduk bila-bila saja boleh tanpa ikut jadual dengan bawah travel agency. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya Nur Najah binti Abu Jamil akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan umrah dengan menggunakan syarikat travel agency dan backpackers. Okey, saya akan menerangkan kelebihan menunaikan umrah secara backpackers. Yang pertama, kita boleh pergi ke destinasi mana yang kita inginkan mengikut kehendak kita sendiri. Sebagai contoh yang pertama saya boleh bagi, kita naik kapal terbang, kita boleh pilih kita nak turun di Mekah atau di Madinah. Contoh yang kedua,
kita boleh pilih kita nak ziarah dekat mana. Macam Bukit Sur dulu ke, Gua Hira dulu ke, semua tu tak kisah dan tak perlu ikut jadual yang telah ditetapkan. Okey, kelebihan yang kedua, kos yang murah, transparent dan value for money. Kita boleh tahu duit tu kita gunakan untuk apa. Kalau kita pergi dengan syarikat travel agency akan mengambil keuntungan. Kalau kita pergi sendiri, kita uruskan duit tu sendiri dan tengok siapa yang ambil keuntungan atas duit kita tu. Okey. Kelebihan yang ketiga, boleh rancang penerbangan mengikut jadual perjalanan yang kita inginkan. Menunaikan umrah secara backpacker juga sesuai untuk pekerja. Sebab untuk menjimatkan cuti tahunan diorang boleh pilih tarikh bila dia nak pergi dan berapa lama dia nak pergi. Sama ada dia nak pergi 3 hari ke 5 hari ke, sebab umrah hanya memerlukan masa sehari semalam je untuk menyiapkannya. Yang keempat pula, mempunyai masa yang fleksibel melakukan tawaf, umrah dan sebagainya. Tak perlu ikut jadual yang telah ditetapkan. Kalau kita pergi dengan syarikat travel, mutawif mesti dah cakap, okey pukul 8 kita akan pergi tawaf, pukul 9 kita akan melakukan sa'i apa semua tu. Kalau backpackers, ikut kita nak pergi bila dan buat apa. Kelebihan yang kelima pula, tidak perlu menunggu orang lain atau jemaah lain apabila ingin memulakan perjalanan. Seperti yang kita tahu, kalau kita melakukan umrah secara dengan syarikat travel agency, kita akan pergi beramai-ramai, iaitu berkumpulan. Bila pergi berkumpulan, kita kena tunggu ahli kumpulan kita yang lain untuk bergerak dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Okay, next slide. Okey, seterusnya kekurangan menunaikan umrah secara backpacker. Yang pertama, tiada bimbingan oleh orang yang pakar dan berpengalaman. Sebagai contoh, kalau kita pergi umrah secara backpacker, kita akan pergi seorang atau kita akan pergi ahli keluarga kita. Kalau kita pergi sebagai lelaki, kalau pergi dengan ahli keluarga, mereka akan menjadi ketua. Dan kalau dia tak ada pengalaman, susah kat situ sebab tak ada bimbingan, sebab dia sendiri pun tak ada pengalaman. Kekurangan yang kedua, jika berlaku kecelakaan, tidak ada pihak yang akan bertanggungjawab. Sebab kita pergi sendiri, so tak ada orang yang akan bertanggungjawab ke atas diri kita, melainkan kita sendiri yang ada ambil insurans untuk diri kita. Okey, yang ketiga, tiada yang mengingatkan mengenai tempat untuk berniat dan pantang larang dan ihram. Tempat berniat seperti mikot makani, mikot zamani, masa. Okey, pantang larang dan ihram. Tidak semua jemaah akan ingat pantang larang dan ihram. Ada kemungkinan jemaah hanya akan langgar saja pantang larang itu. Yang keempat, bagi yang pertama kali ke bumi Mekah dan Madinah, berkemungkinan besar boleh tersesat. Tak mustahil, tempat yang kita jarang pergi kita boleh tersesat. Malah dalam KPP sendiri pun kita boleh tersesat kalau kita tak tahu sesuatu tempat itu. Okey, yang kelima, visa tempat makan tidak perlu. Visa tempat makan, tempat tinggal dan pengangkutan perlu menguruskan sendiri. Kalau kita pergi dengan syarikat travel agency, diorang akan sediakan visa tempat tinggal, makan, semua akan disediakan. Kalau kita pergi sendiri, kita kena menguruskan semuanya sendiri. Sekian itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurfirzana binti Mat Ishak daripada kelas DPSU 5G. Baiklah, kita Baiklah, yang pertama, sekiranya kita melakukan umrah dengan agensi pengembaraan, kita dapat lihat jika berlaku kecelakaan yang tak diikhlas daripada syarikat, itu akan bertanggungjawab. Seperti yang kita tahu, sesetengah syarikat keseluruhan syarikat yang memerlukan visa untuk menunaikan umrah memerlukan iktiraf daripada pihak muassasah. Pihak muassasah adalah pihak yang menguruskan sekumpulan jemaah yang berada di tanah suci. Jadinya sekiranya kita pergi dengan agensi pengembaraan, semestinya dan memang confirm sekiranya berlaku kecelakaan, syarikat muassasah dan syarikat travel agency itu sendiri bertanggungjawab.
ke atas kita, atas jemaah lah. Seterusnya, kelebihan kedua adalah umrah akan dibimbing oleh mutawif yang berpengalaman dan berpengetahuan. Oleh itu tak perlu risau kepada jemaah yang untuk first time pergi ataupun jemaah-jemaah yang kurang pengetahuan, kerana sekiranya pergi dengan agensi pengembaraan, sememang wakil daripada agensi ataupun lebih dikenali sebagai mutawif untuk membimbing kita di tanah suci tersebut. Seterusnya, kelebihan yang ketiga dapat kita lihat, pihak syarikat wajib menyediakan insurans takaful kepada. Hal ini kenapa syarikat agensi pengembaraan perlu sediakan insurans takaful? Sekiranya berlaku kecelakaan, tak adalah kos tu kos yang perlu kos perubatan tu perlu ditanggung oleh agensi pengembaraan ataupun ditanggung oleh jemaah itu sendiri kerana sudah ada insurans takaful. Seterusnya, kelebihan yang keempat adalah jemaah tidak perlu risau tentang visa, pengangkutan, makanan, minum dan tempat tinggal. Semuanya akan diuruskan oleh pihak syarikat travel. Berbeza dengan jemaah yang menunaikan umrah secara backpackers, mereka akan uruskan kesemuanya sendiri kecuali tempat tinggal kalau tak silap saya. Tapi sekiranya kita menggunakan perkhidmatan agensi pengembaraan, semestinya agensi pengembaraan itu sendiri akan menguruskan segala kebajikan kita di sana. Dan yang terakhir sekali, bagi secara berkumpulan adalah lebih dapat kita mengetahui bahawa sekiranya kita pergi seorang diri, risiko keselamatan itu kita perlu tanggung seorang, bermaksud lebih bahaya. Dan kelebihan agensi pengembaraan bukanlah bulan bintang, bukanlah hanya janji-janji palsu, kerana kelebihan tu adalah perlu berdasarkan PPIP, perkara 6 PPIP, iaitu peraturan-peraturan industri pelancongan. Okey, kita ke slide yang seterusnya. Ada baik maka ada buruknya. Tak semua benda tu sempurna. Agensi pengembaraan ada juga kekurangan dia, iaitu mari kita lihat. Yang pertama, waktu yang amat terhad dan perlu mengikut jadual. Semestinya kita mengetahui sekiranya kita diuruskan oleh sesebuah organisasi, kita perlulah ikut jadual perjalanan yang telah ditentukan oleh organisasi atau syarikat tersebut. Hal ini adalah untuk memudahkan urusan mereka juga. Sekiranya kita mahukan masa yang lebih fleksibel, kita perlulah memilih untuk melakukan umrah secara backpackers. Yang kedua, kekurangan dia, kita tidak tahu ke mana duit yang kita bayarkan itu ke mana sepenuhnya. Bermaksud kat sini, ada sesetengah agensi pengembaraan yang tidak akan mengemukakan secara teliti atau secara detail tentang bayaran kita. Kadang-kadang kita ada tertanya-tanya ke mana duit kita bahagian ni pergi, kat bahagian ni pergi, macam tu. So untuk dapatkan secara teliti kita punya wang tu ke mana, sebaiknya kita gunakan backpackers lah, sebab tu kita tahu kat mana duit kita keluar masuk duit. Dan yang ketiga, kekurangannya adalah kos sedikit tinggi berbanding dengan backpackers. Semestinya bila kita menggunakan perkhidmatan sesuatu organisasi atau syarikat, mereka akan mengambil sedikit keuntungan sebagai ganjaran untuk syarikat atau organisasi mereka. Kerana itulah kos yang kita bayar adalah sedikit tinggi berbanding dengan backpackers, berbanding dengan kita pergi sendiri. Seterusnya, kekurangan yang keempat adalah waktu dan tempoh menunaikan umrah perlu mengikut seperti yang ditetapkan oleh agensi pelancongan. Ini betul lah, sebabnya jadual kita dah susun, maka kita punya waktu untuk tunaikan umrah semua tu pun telah disusun dengan elok. Kita punya masa kurang fleksibel lah kalau kita nampak kat sini. Dan kekurangan yang terakhir adalah bergerak secara berkumpulan. Jadinya sekiranya terdapat jemaah yang lambat bersiap atau berkumpul, maka kita harus menunggu terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan. Macam itulah bila kita dah pergi sama-sama, kita tak bolehlah pentingkan diri sendiri, kita kena tunggu jemaah lain semua. Kat situ antara kita punya kekurangannya, masalah kita akan ada kekangan masa kat situ. Itu sajalah saya rasa untuk kekurangan dan kelebihan agensi pengembaraan. Kita ke presenter yang seterusnya. Dipersilakan Zahri Safwan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahid Safwan bin Zamazai daripada kelas di PHU 5G. Okey, pada kali ini saya akan menerangkan tentang kedudukan umrah backpackers menurut Undang-Undang Malaysia. Okey, seperti yang kita lihat ada dua statement ataupun keterangan yang dikeluarkan sendiri oleh Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan iaitu Datuk Mas Ermiati Samsudin. Okey, untuk kenyataan yang pertama, Kerajaan Arab Saudi mewajibkan semua jemaah berdaftar dan diuruskan oleh syarikat pengendali umrah sah yang dikenali sebagai muassasah. Okey, di sini kita dapat lihat perkataan mewajibkan, maksudnya kita harus mengikuti Kerajaan Arab Saudi kerana kita ingin bertandang ke negara mereka. So kita kena ikutlah apa yang ditetapkan. Untuk statement yang kedua, walaupun tidak terdapat warga negara Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Arab Saudi, berhubung kesalahan itu setakat ini, namun perkara itu boleh memberi masalah kepada kerajaan Malaysia jika perbuatan mereka diketahui pihak berkuasa negara itu. Walaupun setakat ini pada kali ini pada tahun ini negara Malaysia tidak pernah ada kes dengan umrah backpackers ataupun sebagainya, namun tidak digalakkan untuk orang-orang Malaysia untuk membuat umrah backpackers kerana ianya dikira melanggar undang-undang menurut kata Datuk Mas Ermiati Samsudin. Kerana sekiranya kita melakukan kesalahan, kita akan menyusahkan orang lain. Seperti di statement yang kedua, pada ayat terakhir, Malaysia jika perbuatan mereka diketahui oleh pihak berkuasa negara itu. Okey, cukuplah untuk dua statement ini untuk menidakkan kepada semua orang-orang Malaysia tidak membuat umrah backpackers kerana akan menyusahkan pihak berkuasa di negara kita. Okey, sebagai kesimpulan keseluruhan kita punya pembentangan, ialah kita dah tahu macam mana apakah kelebihan agensi pengembaraan, apakah agensi backpackers ni berlangsung. So kalau pada pendapat saya akan tetap akan menggunakan agensi pengembaraan kerana ianya mengikut undang-undang, tidak melanggar mana-mana syarat dan mudah dikendalikan. Okey, sekian daripada kami. Semoga anda semua faham dan terang apa yang kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bukan. Stop recording.